Baik, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menyaksikan dari 2019 sehingga hari ini, sejumlah 801,644 kanak-kanak di bawah usia 17 tahun telah dijangkiti COVID-19. Daripada jumlah itu, 162 kematian direkodkan. Desakan keganasan pelbagai jenis varian COVID-19 memaksa kajian vaksin sebagai perisai giat dibangunkan. Menyedari hakikat wujudnya risiko jumlah jangkitan dan kematian kepada kanak-kanak ini, mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-368 telah meluluskan vaksin Comirnaty Pfizer kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Namun, wujud kegusaran dalam kalangan ibu bapa yang berpandangan nyawa kanak-kanak tidak boleh dijadikan sebagai tikus makmal. Apatah lagi dakwaan antibodi kanak-kanak sudah cukup kuat bagi berdepan dengan musuh tidak nyata ini. Nampaknya ada riak resah yang jelas terpancar di wajah ibu dan bapa. Analisis cuba menyelami keresahan ini. Anda bersama saya Dina Ashraf Salim. Tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bertemankan saya Dina Ashraf Salim pada waktu dan ketika ini. Ketika ini sudah pun bersedia 3 orang panel untuk bersama dengan saya dalam kita berdiskusi soal vaksin kanak-kanak. Ibu bapa resah, tanda soal. 3 orang tersebut sudah pun bersedia secara dalam talian. 2 orang pakar dalam bidang perubatan, seorang pastinya daripada suara ibu bapa. Saya perkenalkan dahulu yang pertama iaitu Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin, pakar perunding pediatrik KPJ Hospital Pakar Damansara. Assalamualaikum Datuk Dr. Musa. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan analisis untuk petang ini. Baik, seterusnya kita bersama dengan Profesor Dr. Nora Nakiah Muhammad Hairi, pakar epidemiologi dan juga pakar perubatan kesihatan awam, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Profesor Dr. Nora, terima kasih bersama dengan kami. Waalaikumsalam, terima kasih kerana menjemput. Juga kita bawakan seorang individu yang pastinya sudah pun dikenali, seorang selebriti Malaysia, Datuk Fiz Fairuz, yang sudi bersama dengan analisis untuk petang ini. Merupakan bapa kepada 4 orang anak, pastinya ada suatu perkara yang akan diutarakan oleh beliau. Terima kasih Datuk Fiz Fairuz. Sama-sama. Baik, saya kira sedikitlah kita share nanti. Baik, saya kira baik untuk kita mulakan di awal ini dalam perbincangan kita soal vaksin kepada kanak-kanak ini. Saya nak menilai kembali bagaimana data yang saya mulakan di awal analisis sebentar tadi jelas menunjukkan 162 kematian kanak-kanak bawah 17 tahun setakat hari ini. Soalan pertama ini saya tujukan terus kepada Datuk Dr. Musa. Angka 162 kematian adakah relevan untuk dijadikan penanda aras keperluan vaksin buat semua kanak-kanak di Malaysia? Bagaimana, Doktor? Ya, terima kasih Dini. 162 jiwa kanak-kanak yang tidak berdosa telah meninggal dunia daripada COVID. Satu jiwa kanak-kanak adalah suatu tragedi. Wa man ahyaha faka'innama ahyan nasa jami'ah. Jikalau kamu menyelamat satu jiwa manusia, seakan kamu menyelamat satu ummah manusia. Ini adalah pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-16. So kita telah kehilangan 160 jiwa kanak-kanak. Ya. Dan bukan hanya itu, 800 kanak-kanak telah dijangkiti oleh COVID. Ini suatu fakta. Itu sebab bila you kata ibu bapa resah, saya boleh faham. Tetapi ia berasaskan kepada andaian mengenai vaksin. Ia tidak berasaskan kepada fakta. Fakta yang berdepan dengan kita ialah 162 kanak-kanak telah meninggal dunia. 800 telah dijangkiti COVID. Dan Dini, daripada 800 anak-anak itu, 10%. 80,000 akan hidup dengan long COVID. Bayangkan anak you, ya, pening kepala,
terencat pembelajarannya. Kalau orang dewasa dia dapat dementia. Cuba bayangkan, susah bernafas, sakit-sakit ototnya, sakit-sakit sendi tulangnya, ya, masalah kepada undi kencingnya dan ginjalnya seumur hidup. Ini fakta. So jadi bila you kata ayah dan ibu, ya, ataupun tok dan wan resah, you tak resah ke anak you dalam 60, 70, 80 tahun akan hidup dengan long COVID dan kesengsaraan? Cuba fikirkan. So kita harus bersandarkan kepada fakta dan bukan kepada andaian, bukan kepada zon. Ya, Dini. Baik, melihat kepada fakta ini juga saya nak bertanya kepada Profesor Dr. Noran. Kalau kita lihat kembali, kadar kematian dari kelompok kanak-kanak ini sangat rendah berbanding jumlah kanak-kanak yang positif. Persoalan saya, adakah ini bermakna daya tahan kanak-kanak itu lebih kuat berbanding orang dewasa, dan jika ya, apa keperluan memberikan vaksin kepada mereka? Okey, terima kasih Hafiz. Jadi saya ulas ya. Dari awal pandemik ni pun kita dah dapat pola jangkitan COVID tertumpu kepada warga emas dan mereka atau warga dewasa yang mempunyai komorbiditi seperti masalah obesiti, diabetes mellitus, hypertension, darah tinggi, kencing manis berbanding dengan kanak-kanak. Dan dari segi presentation COVID dari awal juga kita lihat, inilah yang kita lihat. Tapi seperti mana yang Datuk Dr. Musa mengatakan tadi, walau bagaimanapun kanak-kanak masih boleh dijangkiti dengan COVID, dan COVID ini masih boleh menyebabkan kematian dan keterukan di kalangan kanak-kanak. Jadi kalau kita lihat di Malaysia, ada permulaan COVID-19 pada tahun 2020, kanak-kanak tidak mendapat jangkitan yang teruk, cuma kurang daripada 10, dalam rasa 6 kematian sahaja pada tahun itu. Tetapi pada tahun lepas, 2021, terdapat perubahan pada pola ini di mana kematian telah meningkat, yang telah diutarakan tadilah sebanyak 116 kematian di negara kita. Dan kematian satu kanak-kanak pun merupakan satu tragedi, ya, yang di mana kebanyakan kematian ini berlaku semasa gelombang varian Delta dalam bulan Julai hingga November, dan lebih daripada separuh ataupun lebih kurang 70%, 70 daripada kematian ini berlaku di kalangan kanak-kanak yang berusia kurang dari 12 tahun. Jadi di antara 0 hingga 4 tahun. Dan kita juga tahu pada akhir tahun 2021, pada bulan November hingga sekarang, terdapat penularan variant of concern yang baru yang dinamakan Omicron. Dan Omicron ini menjadi punca lonjakan pesat di beberapa buah negara, termasuk di South Africa, di US. Dan fakta dari laporan daripada US yang dilaporkan di Morbidity and Mortality Weekly Report CDC melaporkan peningkatan kadar jangkitan yang cepat, ya, terutama di kalangan mereka yang belum divaksinasi, termasuklah golongan kanak-kanak. Ya. Jadi ini ramai di antara kanak-kanak di negara-negara luar telah mengalami penyakit yang teruk dan memerlukan kemasukan ke hospital. Jadi kita perlu memberi perhatian kepada apa yang berlaku di luar negara supaya kita dapat bayangkan apa yang akan berlaku di negara kita. Jadi lonjakan ini ataupun exponential growth adalah salah satu ciri COVID-19 yang kita dah tahu dari 2020 lagi. Jadi kenaikan dia bukan akan naik secara gradual, ya. Dia akan naik secara exponential. Jadi itu satu yang kita kena tahu, yang kita kena jadi yang kita kena ingat, ya. Jadi adakah ini bermakna daya tahanan kanak-kanak lebih kuat? Teori ini memang pernah diketengahkan, tapi apa yang pasti, ya, faktanya adalah 3, ya. Pertama, kebarangkalian kanak-kanak dijangkiti COVID-19 adalah sama seperti orang dewasa dan ada di kalangan mereka mendapat jangkitan yang teruk. Yang kedua, kanak-kanak boleh mendapat komplikasi kesihatan, ya, sama ada short term complication ataupun long term complication. Dan ketiga, mereka juga boleh menyebarkan COVID-19 kepada orang lain. Jadi dalam 3 fakta ini, kita dah tahu langkah yang boleh diambil untuk melindungi diri dan mencegah dari dijangkiti adalah dengan menggunakan vaksin. Jadi vaksinasi kekal sebagai salah satu langkah pencegahan kesihatan awam yang terbaik untuk melindungi diri serta kanak-kanak dari masalah COVID ini.
Baik, saya nak memahami pula dalam konteks sebagai ibu bapa, kemudian saya nak beralih kepada Datuk Fiz Fairuz. Datuk Fiz Fairuz, faktanya saya saya sebutkan seperti tadi, lebih kurang 162 kematian daripada kanak-kanak, lebih daripada 800,000 kanak-kanak telah pun terkesan dengan COVID-19 ini. Namun apabila saya semak kembali, apabila pengumuman tentang vaksin kepada kanak-kanak dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab, nampaknya tidak dapat sambutan yang baik daripada komen-komen yang diberikan. Apakah kebimbangan, keresahan yang dirasai oleh ibu bapa sehingga wujud seolah-olah penolakan ini berlaku? Datuk Fiz Fairuz. Datuk Fiz Fairuz, boleh unmute mikrofon? Unmute. Okey, alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya kalau nak dibidaskan benda-benda yang macam ni, mungkin bukan saya lah. Sebab saya ni pun kata orang hanya melihat daripada media sosial, orang-orang bercakap, kan. Tapi bagi saya lah, saya ringkaskan bagi saya, sebab saya sebagai seorang ibu bapa yang tahu pasal vaksin, yang kita pernah ambil vaksin dan tahu dia punya kesan dia terhadap vaksin, kan, dan nak diletakkan kepada kanak-kanak yang tidak mempunyai kekuatan untuk menerima vaksin ni, pada saya lah, kan. Saya memang tak setujulah kalau diberikan kepada kanak-kanak lah. Whatever, apa sahaja yang dikeluarkan, apa sahaja arahan yang diikutkan, memang saya akan tangani benda ni habis-habisan lah. Itu sajalah. Sebab kalau nak ikutkan COVID-19 ke, Omicron ke, apa sahaja yang masuk ke negara ini, kalau tak dihalang, takkan benda tu takkan masuk. Jadi macam mana tiba-tiba benda tu ada dekat luar, tiba-tiba ada dekat Malaysia. Kenapa tiba-tiba benda ni tak, benda-benda macam tu jadi macam menjadi petanda soal kepada rakyat Malaysia, kenapa benda ni boleh masuk ke Malaysia, macam mana dia boleh masuk, macam mana dia boleh terkena dekat orang Malaysia, padahal benda tu dekat luar. Tapi itu yang saya cakap tadi tu, saya bercerita atas diri saya, bukan seorang doktor, bukan seorang falsafah ataupun seorang saintis yang nak menceritakan lebih lanjut pasal benda-benda macam ni, kan. Tapi sebagai ibu bapa yang punya anak, saya bercerita atas dasar penjagaan untuk anak-anak saya. Sebab saya sendiri dah ambil vaksin, saya sendiri dah ambil booster, dan kita dah tahu macam mana dia punya kesan sampingannya. Dia punya tu, kan. Jadi rasanya tak sepatutlah kot kerajaan, sebab budak-budak pun kalau nak diikutkan, dia orang dah ambil influenza ada, lepas tu ada sebelum-sebelum ni ambil vaksin, dan kita sendiri tahu antibody budak-budak tak sama dengan antibody kita. Rasanya dia orang lebih kuat kot antibody, sebab dia orang budak-budak lagi, rasanya cukup kot untuk antibody dia orang sendiri. Pada saya lah, tak tahulah pada doktor-doktor yang ada dalam ni, kan. Sebab saya bercerita atas fakta, saya seorang yang tak tahu mengenai ujung pangkal benda ni, kan. Saya bercerita atas dasar saya seorang ibu bapa. Itu je lah. Dr. Musa, kebimbangan sebagaimana telah pun diutarakan oleh Datuk Fiz Fairuz seperti tadi, soal yang saya nampak cukup jelas adalah tentang kesan sampingan itu nanti. Kata beliau sendiri, bagaimana yang dewasa ini pun ada yang tidak tertahan dengan kesan sampingannya, demam berhari-hari. Maka kerisauan itu timbul. Bagaimana pandangan daripada Datuk Musa sendiri dalam konteks ini? Adakah kesan sampingan seperti ini juga akan berlaku kepada kanak-kanak? Dan bagaimana survival kanak-kanak itu untuk menghadapi keadaan situasi kesan sampingan ini? Terima kasih Datuk Fiz dan Dini. Saya ingin meredakan keresahan ibu bapa dengan memberi keyakinan kepada mereka bahawa 1 juta pakar-pakar kesihatan kanak-kanak, pakar-pakar pediatrik di dalam International Pediatric Association, gabungan pakar-pakar pediatrik sedunia, 1 juta telah datang dan menyanjung tinggi dan memberi kerjasama kepada WHO untuk memastikan bahawa setiap orang kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun diberi vaksin ini. Mereka berkeyakinan bahawa semua kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa vaksin tadi berkesan. 91% berkesan. Cuba bayangkan, kita boleh melindungi 9
daripada 10 kanak-kanak kita daripada dijangkiti COVID. Ya. Pertama. Keduanya, dan mereka juga yang sejuta pakar kanak-kanak ini juga telah bersefahaman bahawa kesan sampingan daripada vaksin ini amat kecil. Ya, telah pun dilakukan vaksinasi di Amerika Syarikat. 8 juta dos telah digunakan semenjak bulan 11 tahun lalu. Hanya terdapat 12 kes inflamasi jantung, myokarditis. Ini yang merupakan kesampingan yang dikhawatiri oleh ibu bapa. 12 kes daripada 8 juta. Ya, dan kesemua kanak-kanak ini jantungnya alhamdulillah semuanya dah baik. Ya, maknanya tak ada kesan jangka masa panjang. Jadi yakinilah bahawa pakar kanak-kanak sedunia termasuk Persatuan Pediatrik Malaysia, ya, dan Chapter of Pediatrics Academy Perubatan di Malaysia telah pun menulis surat, ya, dan bersetuju dengan keputusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberi suntikan Pfizer mRNA vaksin kepada anak-anak kita daripada 5 hingga 11 tahun. Jadi ini adalah adab kita berbincang. Sebab kita rujuk kepada fasalu ahla dzikr. Maka jikalau kamu tidak ketahui, kamu bertanyalah kepada mereka yang mengetahui. Ahli zikr, ahli ilmu. Ini daripada surah Al-Anbiya ayat ke-7. Jadi insya-Allah Datuk Fiz, kalau anda tidak mempunyai ilmu pengetahuannya, yakinilah 1 juta pakar perubatan kanak-kanak sedunia bersatu memberi jaminan insya-Allah ia berkesan dan ia tidak meninggalkan kesan sampingan yang besar kepada anak-anak kita. Wallahu alam. Saya nak meninjau juga tentang soal risiko kesan sampingan seperti yang disebutkan sebab tadi ada satu lagi beberapa perkara yang menjadi asas kepada penolakan daripada ibu bapa ini. Antaranya tentang risiko kesan sampingan seperti myokarditis dan juga perikarditis selepas menerima vaksin, khususnya seperti vaksin daripada Pfizer. Ini merupakan antara asas penolakan oleh ibu bapa kepada pemberian vaksin ini. Soalan ini saya nak ajukan kepada Profesor Dr. Noran. Secara klinikalnya, adakah wujud risiko sampingan ini berlaku dan jika iya, mengapa perlu disuntik kepada tubuh kanak-kanak yang kerdil ini yang menjadi kerisauan daripada ibu bapa kerana melihat kepada tubuh badan anak-anak ini yang kerdil untuk merasai beratnya rasa daripada kesan sampingan ini? Okay, terima kasih soalan tu. Jadi saya jawab, kajian vaksin Pfizer dengan jumlah dos yang selamat telah dilakukan dan kajian ini telah melalui beberapa fasa. Kajian ini melalui fasa ujian yang pertama, fasa ujian kedua dan fasa ujian ketiga. Dan semua kesan sampingannya telah dianalisa dan dilihat sebelum dilepaskan kepada masyarakat awam. Jadi itu standard ya. Kalau kita buat kajian memang akan dilakukan beberapa fasa. Ini pun kita dah lihat dululah. Jadi vaksin ini memang telah terbukti untuk melindungi kanak-kanak yang berumur kurang dari 5 tahun daripada jangkitan dan untuk mencegah penyakit yang teruk dan komplikasi yang berkaitan. Walaupun komplikasi seperti myokarditis telah dilaporkan, namun apa yang dilihat adalah myokarditis ini juga berlaku kepada kanak-kanak yang mendapat penyakit COVID. Dan ini adalah salah satu benda yang kita nak elakkan. Jadi kalau kita tahu ada benda yang kita boleh elakkan, jadi yang itu saya rasa patut kita ambil. Ya, vaksinasi ni kita memang tahu, sebagaimana yang tadi Datuk Dr. Musi dah beritahu, sebelum sampai ke Malaysia pun jutaan kanak-kanak telah menerima vaksin ini. Ya. Dan saya juga faham sebagai ibu, saya juga ada anak, saya juga ada ramai anak saudara, ada kesan sampingan, tapi kesan sampingan yang ada itu adalah amat kurang daripada sekiranya dijangkiti oleh COVID. Sekiranya kanak-kanak dijangkiti oleh COVID, mereka juga ada risiko untuk mendapat myokarditis, perikarditis dan beberapa lagi masalah yang tadi telah dikatakan oleh Datuk Dr. Musa, ya, long COVID, MISC, kita belum masuk lagi bab-bab itu. Nanti mungkin kita akan ulahkan lagi. Jadi
bukan sahaja vaksin ini akan hanya dilakukan kepada anak-anak kita di Malaysia ini, tapi dia telah diberikan kepada jutaan kanak-kanak di luar negara sana. Dan seperti mana nombor yang telah dibagi, fakta yang telah diutarakan tadi, kesan sampingan itu adalah amat-amat kecil dan ia juga amat jarang, dan yang penting ia boleh dicegah dan boleh dirawat. Sebab kita dah tahu kemungkinan berlakunya myokarditis itu ada. Jadi sebelum seseorang itu mendapat vaksinasi, ada langkah-langkah yang boleh dilakukan. Ya, selepas mendapat vaksinasi, ada langkah-langkah yang boleh dilakukan. Jadi yang itu jangan risau. Ya. Pada saya, pengambilan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak ini terutamanya bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah seperti obesiti, ya. Mereka yang mempunyai masalah obesiti, mereka yang mempunyai masalah komorbiditi ini adalah amat-amat perlu. Baik, saya memahami berkata tentang tadi, kalau sekalipun terjadi ada rawatan dan juga perubatan yang akan diberikan kepada mereka yang terkesan, tetapi saya menilai juga sejauh manakah ibu bapa berani untuk mengambil langkah itu. Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Analisis kembali selepas ini. Kembali semula dalam analisis, kita masih lagi berbincang soal vaksin kanak-kanak. Ibu bapa resah. Kalau saya melihat kembali bagaimana keadaan, satu fakta yang cukup menarik saya boleh kongsikan tentang bagaimana pakar kesihatan persekitaran Profesor Dr. Juliana Jalaluddin berkata, tindakan segelintir ibu bapa yang membawa kanak-kanak yang belum divaksin keluar ke kawasan berisiko tinggi dan juga SOP yang longgar boleh mendedahkan kepada penyebaran virus kepada golongan ini. Maka soalan ini saya nak bertanya dahulu kepada Datuk Fiz Fairuz. Dengan trend pergerakan bebas sekarang ini, jujurkah ibu bapa sekarang ini memastikan kanak-kanak mereka berada dalam situasi SOP yang tepat dan juga ketat? Datuk Fiz Fairuz. Pada saya lah, pada saya sebagai seorang ayah, sebagai ketua keluarga dan saya ada family, saya menjaga SOP itu. Walaupun kita tahu benda itu masih belum lagi kita berakhir, pada saya sendiri, saya menjaga family saya. Saya menjaga anak saya, menjaga isteri saya dengan SOP yang sangat ketat. Macam setiap kali kalau keluar ataupun balik daripada mana-mana, kami akan buat ikut apa yang SOP yang ditentukan. Basuh tangan, tukar baju, apa. Sampai sekarang, walaupun kita dah nampak kes makin hari semakin menurun, kes pun dah makin hari makin kurang, tapi SOP pada saya kena ikut. Sampailah benda ini akan berakhir. Sampai kata orang kat Malaysia dia dah tak ada apa-apa dah. Baru kita boleh buat macam biasa balik. Buat masa sekarang ni, SOP saya tetap akan ikut sampai bila-bila. Bila saya keluar, saya tengok keadaan dekat luar dah banyak keluarga-keluarga yang macam terlalu bebas sangat lah. Terlalu bebas. Lepas tu bawa anak keluar pergi ke luar negara. Walaupun pergi dalam Malaysia pun, walaupun pergi mall ke pergi mana-mana pun, dia rasanya macam terlalu bebas sangat. Macam anak-anak kecil yang umur 5 tahun ke atas tak ada pakai mask semua tu. Saya jadi macam risau jugalah kan. Tapi benda tu atas ibu bapa macam mana dia nak jaga pergerakan keluarga dia orang sendiri. Pada saya dengan keadaan sekarang ni sampai bila-bila memang akan terus jaga SOP tu. Baik, dalam keadaan ini saya nak bertanya pula kepada Dr. Musa. Dr. Musa, melihatkan kepada situasi semasa sekarang yang lebih bebas, juga kanak-kanak yang masih lagi belum divaksin dan juga fakta-fakta jelas di luar negara secara khususnya bagi kanak-kanak yang tidak divaksin ini, kesan kepada mereka ini secara langsung bagaimana? Terima kasih Dini. Saya ingin mengajak ibu bapa untuk memikirkan risiko dan kebaikan. Ya, maslahah dan risiko. Pertama, kalau anak anda divaksin, dia dipelihara daripada kena COVID 90%. Kalau anak anda tidak menerima vaksin, pada tahun pada mula-mula tahun pertama COVID, 13,000 kes. Tahun lepas 500,000 kes. Tahun ini saja sudah 300,000 kes. Anda nak cuba bayangkan kebaikan atau risiko kena COVID? Kalau anak anda mengambil vaksin, insya-Allah
protection, pemeliharaan 90%. Kedua, kalau anak anda tak mengambil vaksin seperti yang berlaku sehingga ini, 162 orang kanak-kanak telah meninggal dunia. InsyaAllah mereka yang diberi COVID dipelihara daripada kematian. Cuba bayangkan risiko dan kebaikan. Ketiga, kalau anak anda tak mengambil vaksin, risiko kena COVID, myocarditis berumur 20 tahun ke bawah ialah 450 per million. 450 bagi setiap 1 million kena myocarditis bila kena COVID. Kalau anak anda 5 hingga 12 tahun ambil vaksin, risiko kena myocarditis 1 dalam 1 juta. So, fikirkan kebaikan, masalah, risiko. Kena COVID 450 kali ganda. Anda tak resah ke? Saya rasa this is a no-brainer lah. Bagi mereka-mereka yang berakal, berhati. Ya? Clear. Keempat, kalau anda ambil vaksin tak kena COVID. Kalau anak anda tak ambil vaksin atau anda tolak vaksin, risiko mendapat MCIS. Multi-Systemic Inflammatory Syndrome in children. Ini ialah COVID yang paling teruk di dalam kanak-kanak. Radang otak, encephalitis. Radang paru-paru, tak boleh bernafas. Radang buah pinggang, rosak buah pinggang. Ya? Dan randang jantung, myocarditis. Bayangkan anak anda 1 dalam 3 akan masuk ICU. Anak anda risiko tinggi kalau tak ambil vaksin COVID. Apa risikonya? 1 dalam 1,000. Kalau anda ambil vaksin, insya-Allah tak kena COVID. Kalau tak kena COVID, taklah kena MISC. So kalau anda bayangkan semua ini, anda insya-Allah patut berkeyakinan yang anak anda tak akan kena COVID, tak akan mati, tak akan kena myocarditis, tak akan kena MISC. InsyaAllah anak anda boleh pergi sekolah. Anda alhamdulillah rasa lega. Sebab sekarang ni di Malaysia 107 kluster sekolah. Suatu pandemik di sekolah. Kanak-kanak tak boleh sekolah. Di Kedah 525 kanak-kanak kena COVID. 25 cikgu kena COVID. Berapa sekolah yang tutup? Di United Kingdom dalam satu hari 100,000 kanak-kanak kena COVID. Sekolah tutup. Jadi ibu bapa cuba bersikap adil. Berpaksikan kepada ilmu, budaya ilmu, bukan emosi. Dan jangan baca social media. Kalau buka internet, 70% daripada internet itu ialah anti-vaksin. Buka social media, pembohongan, fake news. Saya tulis, dia boleh tukar tulisan saya untuk menunjukkan jalan. Inilah dia kerja-kerja mereka yang anti-vaksin. Wallahu alam. Saya memahami berkaitan tentang perkara ini. Juga saya nak bertanya kepada Profesor Dr. Noran dengan keadaan semasa. Kalau lihat kembali soal data dan juga fakta, wujud beberapa perkara dan juga argumentasi diberikan oleh mereka yang melihat kepada fakta-fakta ini. Disebutkan di awal tadi lebih kurang 800,000 telah pun positif dan hanya 167 orang yang telah pun meninggal daripada kesan daripada COVID ini. Dan mereka membuat kira-kira mengatakan bahawasanya lebih kurang 99% kanak-kanak itu dianggap sebagai sembuh daripada COVID-19 ini. Maka persoalan yang mula timbul, adakah sembuh kepada mereka ini, 99% ini sembuh secara sepenuhnya? Bagaimana pula dengan keadaan long COVID? Adakah mereka terdedah secara jelas terhadap long COVID ini?
Okey, terima kasih atas soalan tu. Jadi apa yang kita tahu ialah kita dah 3 tahun menghadapi pandemik COVID-19. Tapi jangan kita lupa COVID-19 ni adalah salah satu penyakit yang baru. It's a new disease, unprecedented. Banyak lagi berkenaan dengan penyakit ini yang kita tidak tahu dan masih dikaji. Jadi kalau kita lihat kepada kanak-kanak, ada 2 jenis komplikasi COVID-19 yang digeruni, iaitu macam tadi Dr. Musa dah ceritakan, MISE, Multi-Inflammatory Syndrome in Children, dan Long COVID. Jadi keradangan yang berlaku serentak pada 2 atau lebih organ seperti jantung, paru-paru, buah pinggang, otak, kulit, mata, usus. Jadi kita masih tak tahu siapa di kalangan kanak-kanak yang mendapat COVID itu akan mendapat MISE. Kita juga masih tidak tahu siapa di kalangan kanak-kanak yang mendapat COVID itu akan mendapat Long COVID. Jadi sama ada laporan yang kita dapati, walaupun kategori COVID yang didapat pada 10 kematian, iaitu sebanyak 7 kematian dari MISE yang dilaporkan setelah mendapat jangkitan COVID-19. Jadi fakta juga telah menunjukkan, ini fakta Januari 14 tahun ini dari CDC USA, anggaran dia keberkesanan 2 dos vaksin Pfizer terhadap MISE adalah 91%. Macam tadi Dr. Musa dah kata, dalam 10 orang tu 9 orang akan dilindungi. Jadi itu adalah satu fakta. Ini adalah fakta. Jadi penerimaan 2 dos Pfizer vaksin kepada kanak-kanak adalah amat berkesan dalam mencegah MISE. Ini adalah untuk MISE. Jadi untuk long COVID pula, long COVID merupakan keadaan yang merujuk kepada sindrom selepas COVID. Apa yang dikatakan sebagai seseorang itu telah sembuh tetapi masih bergejala, masih mendapat simptom-simptom COVID. Dan dianggarkan sebanyak 1 dalam 10 ataupun 10% bekas pesakit termasuk kanak-kanak boleh mengalami long COVID. Jadi antara gejala yang kita telah lihat adalah sesak nafas, cepat rasa penat, mudah letih, pening kepala, gangguan tidur, gelisah ataupun kemurungan, brain fog ataupun apa dikatakan sebagai demensia lah, mendapat gejala kabut otak, dan punca sebenarnya masih juga belum diketahui. Tapi kajian yang dilaporkan di dalam Nature, ini salah satu jurnal yang memang kita akui di kalangan kesihatan berimpak tinggi, mendapati bahawa kebarangkalian mereka yang mempunyai jangkitan COVID ini dan dos vaksin Pfizer melaporkan simptom itu adalah tak amat kurang. Jadi siapa yang dah ada vaksin, kebarangkalian untuk mendapat long COVID juga adalah kecil berbanding dengan mereka yang tidak mendapat vaksin. Kita memainkan perkara ini. Baik, saya nak melihat juga daripada konteks dan juga isi hati seorang ibu bapa, Datuk Fiz Fairuz. Berbagai hujah telah pun diberikan oleh 2 pakar perubatan ini. Bagaimana kesan kalau tidak diambil vaksin, juga keadaan long COVID dan sebagainya. Dalam keadaan ketika ini, Datuk Fiz Fairuz, apa lagi kebimbangan yang menjadi daya tarikan utama kepada ibu bapa untuk tidak membenarkan kepada anak-anak mereka ini divaksin? Kesan sampingan itulah. Dia sebenarnya kesan sampingan tu. Mungkin doktor dengan Datuk tadi dah bercerita pasal kesan sampingan dia kurang. Yang ambil vaksin ni mungkin dia akan protect. Tapi kita kena fikir pula yang ada kesan ni. Bila yang ada kesan ni, terjadinya apa-apa, saya sebagai ibu bapa. Jadi kesan dan takut yang mereka dekat luar ni yang banyak berkongsi ni tentang berkesan sampingan selepas ambil tu. Sekiranya terjadinya apa-apa, pihak-pihak berwajib ni tak ambil pot pun. Dia orang tak ambil tahu pun. Dan sekarang ni ketika kita dengar berapa ramai yang kita dengar lepas ambil tu, lepas ambil ni, tumbang sana, tumbang sini, semua dikatakan ini disebabkan sebab penyakit ni. Padahal benda tu ada kesinambungan dengan benda-benda yang kita ambil. Tapi dia orang tak nak bercerita. Tak nak dihuraikan. Tak nak dibesarkan, hanya tutup dekat situ. Sebab kebanyakannya orang dekat luar ni, dia orang takut pada kesan sampingan selepas itu. Sekiranya terjadi apa-apa, pihak-pihak berwajib tak nak ambil tahu pun. Dia orang tak akan ambil tahu apa-apa. Selagi dia orang tak tahu kesan apa yang terjadi selepas dan sebelum tu, itu yang membimbangkan kepada ibu bapa sebenarnya. Sebab sejadinya pada yang dewasa sekarang ni, vaksin pertama, vaksin kedua, booster yang diorang ambil, yang dengar macam-macam fakta-fakta yang dekat luar. Kadang-kadang benda-benda
kita kena ambil tahu juga. Tak adalah kata orang, oh yang ini anti vaksin, kau jangan dengar benda-benda ini. Oh yang ini dia orang ni memang tak tahu pasal fakta, tak tahu pasal sains. Tak, kadang-kadang benda-benda macam ni kita kena ambil pendekatan juga. Walaupun tak banyak, sikit pun kena ambil juga sebab ini melibatkan nyawa. Kalau benda ni betul-betul berkesan, tak kisah, boleh semua orang boleh ambil. Tapi badan-badan berwajib ni kena menceritakanlah satu persatu mana dia punya detail dia, daripada mana wujud dia, benda ni apa dalam dia. Kena ceritakan satu persatu supaya orang dapat tahu sebenarnya apa yang dia orang ceritakan. Kalau tidak, dia orang pun was-was juga nak tahu benda ni okey ke, tak okey ke. Benda itu yang selalunya menjadi persoalan kepada ibu bapa sekarang ni. Sebab dia orang dah ambil awal-awal. Dia orang dah tahu dah macam mana sakit dia, macam mana perik dia. Dan sekarang ni nak bagi kepada anak-anak. Dia orang sayang ni anak-anak nak buat juga senang ni. Kan? Nak jaga anak-anak. Susah. Saya nak menceritakan terlalu mendalam sangat pun tak boleh juga kan. Tapi saya bercerita atas diri saya sendiri. Saya bercerita apa yang saya boleh luahkan, itu saja. Kebimbangan itu, Datuk Dr. Musa, bagaimana untuk menyelaminya? Ya, terima kasih Datuk Fiz kerana berterus terang dengan kami. Saya ingin ibu bapa mengetahui bahawa vaksin ini bukan eksperimental lagi. Kita, anak-anak kita bukan tikus makmal, guinea pig. Ya? Kita telah mengeluarkan 9 bilion dos. Ini lebih banyak daripada semua vaksin yang kita guna di kalangan kanak-kanak. Daripada hepatitis B, batuk kering, 5 serangkai, lebih banyak. Jadi pengalaman kita begitu berasaskan kepada information, maklumat. Jadi yang dengar tumbang, yang naik basikal, meninggal dunia hanya berlaku di Malaysia saja. Sebab kalau kita lihat daripada data set daripada Amerika Syarikat yang terbesar, daripada data set daripada Israel yang mula-mula mengguna vaksin, yang terdapat daripada United Kingdom, Eropah, tidak ada kaitan ya dengan vaksin dengan tumbang mati mengejut. Vaksin kena lumpuh. Ini hanya cerita-cerita dongeng ya yang timbul hanya di Malaysia. Ini fenomena yang begitu ganjil ya, hebatnya orang-orang Malaysia untuk mengatakan kalau you naik basikal, you mati 3 hari yang lepas you dapat vaksin, you mati sebab vaksin unless proven otherwise. Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menjalankan kajian ke atas pemain bola yang meninggal dunia, ke atas pegawai tingginya yang meninggal dunia, dan semua didapati mendapat blocks in dalam dia punya jantung. Jadi ini telah pun diterangkan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi mereka-mereka yang menolak vaksin, by the way, mereka ini hanya kerdil. Jangan risau ibu bapa. Walaupun mereka mengeluarkan auta pembohongan, yakinilah bahawa 1 juta pakar kanak-kanak seluruh dunia ya memberi keyakinan ya, dan insya-Allah saya sendiri sebagai Malaysian Pediatric Association ya, semua ijma mengatakan bahawa bukan hanya ia berkesan, ia selamat, insya-Allah. Ia berkesan, ia selamat. Tetapi lepas ini juga saya nak bertanya dengan Profesor Dr. Noran berkaitan tentang tanggungjawab diambil oleh pihak kerajaan autoriti sekiranya berlaku kesan-sampingan terhadap kanak-kanak atau mana-mana yang telah pun vaksin. Juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Datuk Fiz Fairuz kerana dalam kesibukan beliau, saya difahamkan sedang berada di set penggambaran, sudi bersama dengan analisis untuk membincangkan kebimbangan daripada aspek ibu bapa ini. Terima kasih, dan kita nak bertirai seketika kembali selepas ini. Analisis kembali semula, saya nak teruskan kepada Profesor Dr. Noran.
Profesor Dr. Ran, ada kebimbangan yang tadi saya dengar secara jelas daripada Dr. Fiz Fairuz, daripada selaku ibu bapa tadi berkaitan tentang soal tanggungjawab diambil oleh pihak autoriti. Maka soalan ini saya munculkan iaitu tentang ketersediaan perubatan dan juga kerajaan kita untuk mengatasi dan juga mengawal selia isu kesan sampingan ini kepada kanak-kanak khususnya. Bagaimana? Adakah pelannya sudah ada dan kemampuan perubatan negara kita untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana? Terima kasih atas soalan tu. Jadi berkenaan dengan melindungi dan memastikan langkah pencegahan melindungi kanak-kanak adalah tanggungjawab semua. Iaitu fakta yang pertama yang saya perlu letakkan di sini ya. Dan kita faham kita pun ramai di antara kita yang telah mengambil vaksin, terutama yang kita mulakan pada tahun 2021 dengan frontliners dulu dan kemudian kita berikan kepada orang dewasa yang mempunyai komorbiditi, warga emas, kemudian orang dewasa general, orang dewasa dan kemudian telah kita bagikan kepada remaja yang berumur 12 hingga ke 18 tahun. Jadi pemberian vaksin ini telah dilakukan secara melurus, seluruh kepada beberapa pihak. Dan apa yang perlu saya beritahu di sini adalah vaksin ini adalah vaksin yang telah melalui ujian fasa-fasa dia, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Jadi di isu kesan sampingan itu tak perlu ditakutkan. Jangan dibuatkan sebagai terlalu dibesar-besarkan. Memang saya rasa rakan-rakan saya, Datuk Dr. Musa di Kementerian Kesihatan, di bahagian pihak swasta, di barisan hadapan semua ni, kalau ada side effect ataupun kesan sampingan dari vaksin yang kita dah katakan tadi teramat sedikit, pemerhatian ataupun rawatan akan diberikan. Dan sekiranya ada isu-isu berkenaan dengan selepas divaksinasi, maknanya apa-apa kesan sampingan yang didapati berlaku pada seseorang itu selepas divaksinasi, memang kesan sampingan ini dilaporkan. Ya. Jadi kita sebagai individu, kita sebagai ibu bapa boleh melaporkannya melalui MySejahtera. Yang itu kita dah tahu dah dari dahulu, dari tahun lepas masa semua di antara kita telah mengambil vaksin ini. Jadi ada saluran dia untuk kita melaporkan kesan-kesan sampingan. Dan selepas kesan-kesan sampingan ini dilaporkan, ia akan dikaji oleh Kementerian Kesihatan dan laporan akan diberitahukan kepada kita. Jadi transparent, semua prosesnya adalah begitu transparent dan kita dah dapat lihat selama setahun, tahun lepas apabila kita mulakan vaksinasi di bahagian frontliners dari bulan Mac 2021. Jadi pada saya proses tu memang dah ada dan proses itu begitu telus sekali dan pakar-pakar kesihatan ataupun pegawai-pegawai kesihatan dari mana-manalah Kementerian Kesihatan ataupun pakar swasta memang akan merawat kanak-kanak yang kalau ada kesan sampingan dari vaksinasi ini. Baik, saya tertarik sebenarnya di awal tadi sebelum kita berhenti berehat, ada disebut berkaitan tentang long COVID ini dan soalan ini saya tujukan dahulu kepada Datuk Dr. Musa selaku individu yang berada di lapangan sendiri bersama dengan kanak-kanak yang terkesan dengan pelbagai isu kesihatan. Soal long COVID ini mungkin boleh kongsikan kepada kita situasi kanak-kanak yang terkesan dengan long COVID, bagaimana dirita mereka ini? Ada suatu kajian di United Kingdom oleh University College London dan Public Health England yang telah melihat kanak-kanak yang kena COVID dan kanak-kanak yang tidak kena COVID. Dan didapati bahawa 1 di dalam 7 kanak-kanak yang kena COVID mengalami 3 gejala. Ya, seperti terencat pembelajaran, ya, susah bernafas, sakit sendi. Dan ini adalah lebih kurang 14%. 14%. Cuba bayangkan. So kalau kita di Malaysia telah ada 800,000 kes COVID, kita jangan ambil 14%, kita ambil 10%. Maknanya 80,000 kanak kita akan mengalami long COVID. Dan ini merupakan suatu gejala yang melibatkan daripada otak, jantung, paru-paru, undi kencing, ginjal, maknanya semua sistem badan tadi akan mengalami radang, ya, ataupun inflamasi. Ya. Kalau otak dalam orang dewasa, mereka boleh dementia,
hilang peringatan mereka. Kanak-kanak akan hilang daya pembelajaran mereka. Cuba bayangkan masalah education dia. Itu sebab di United Kingdom telah diadakan 80 klinik COVID, long COVID. Jadi saya ingin bertanya, apakah persiapan kita daripada Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan untuk mengatasi ataupun menangani masalah yang besar ini? Cuba bayangkan 80,000. Ya, kalau 50,000 pun suatu nombor yang begitu besar. Jadi ini merupakan suatu keadaan yang boleh kita cegah. Bagaimana? Dengan kita memberi vaksin. Sebab kalau kita dapat memberi vaksin kepada kanak-kanak di antara umur 5 hingga 12 tahun, mereka boleh dicegah daripada kena COVID dan mereka boleh protected from long COVID. Ini adalah suatu benda yang harus difikir dengan waras oleh ibu bapa. Saya tak nak anak saya cucu saya 3 orang. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun untuk kena COVID. Ya, sebab kalau dia kena COVID, risiko bukan hanya untuk masuk hospital, masuk ICU atau kena MISC atau kena long COVID. Mereka ada 70, 80 tahun di hadapan mereka. Saya tidak mahu cucu-cucu saya mengalami hidup yang sengsara ataupun terencat pembelajarannya. Wallahu alam. Ya, Dini. Baik, saya nak meninjau juga berkaitan dengan sasaran diletakkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyasarkan lebih kurang 70% kanak-kanak di bawah usia 5 hingga bawah 12 tahun ini dalam sistem pendidikan negara ini mendapat dos vaksin, dan dengan harapan supaya dalam masa 6 bulan 80% daripada mereka lengkap dapat 2 dos vaksin. Maka soalan ini saya ajukan kepada Profesor Dr. Noran, dengan sasaran diletakkan oleh kerajaan ini, juga pengumuman bahawasanya PIK Kids ini adalah bersifat tidak wajib dan pilihan kepada ibu bapa. Adakah kemampuan kita untuk mencapai sasaran yang kita mahukan itu boleh dilakukan, dan adakah tindakan dengan tidak mewajibkan itu satu tindakan yang tepat dilakukan oleh kerajaan? Terima kasih soalan tu. Jadi saya ulas begini. Kita dapat tahu apa ni PICS, vaksin PICS, program PICS ini adalah satu program yang secara sukarela. Jadi ibu bapa bukannya satu mandatory program. Jadi saya rasa tujuan saya dan Datuk Dr. Musa hari ini adalah untuk memberi kepastian kepada ibu bapa agar mereka mengambil vaksin, sebab apa-apa fakta yang kita telah utarakan tadi sepanjang dah lebih 40 minit kita berbincang adalah untuk menunjukkan bahawa vaksin ini memang mempunyai kelebihan bagi seseorang yang telah divaksinasi. Jadi kita juga perlu tahu vaksin COVID ini dia bertindak secara individu. Seseorang yang telah mengambil vaksin itu akan dilindungi dari mendapat COVID yang teruk dan kematian dan MISC dan long COVID dan beberapa isu yang telah kita utarakan tadi. Jadi, dan kita lihat sekarang ini, apa yang kita lihat trend COVID-19 di negara kita adalah trend dia dalam angka itu agak meningkat. Kita mungkin minggu lepas atau bulan lepas, anggaran dia adalah lebih kurang 2,000 dalam sehari. Betul. Jadi kalau kita lihat semalam ataupun hari ini, dia dah meninjau kepada 5,000. Jadi itu adalah satu peningkatan yang agak eksponensial, dan kita tahu ini adalah satu yang akan datang, sebab kita dah lihat dari negara-negara luar, di UK, di South Africa, di US, apabila Omicron datang, ke transmisi ataupun transmission ke barang kalian untuk dijangkiti itu adalah lebih mudah. Dia punya doubling time tu adalah amat cepat. Dia dalam masa 2 hari akan meningkat. Jadi kita tahu di dalam negara kita ada beberapa populasi yang telah divaksinasi, dan itu termasuk kita, orang dewasa yang telah dilakukan tahun lepas, kemudian remaja, ada juga di antara orang dewasa yang dah dapat booster, remaja juga ada yang kalangan mereka yang telah mendapat booster, yang cuma golongan yang belum divaksinasi ini adalah golongan kanak-kanak. Jadi apabila kalau Omicron itu datang, dan apabila kenaikan kes itu agak tinggi, kanak-kanak merupakan satu golongan yang belum divaksinasi. Baik, saya memahami tentang bagaimana kerisauan yang telah pun diutarakan oleh Profesor Dr. Noran. Selepas ini kita nak merangkumkan
tajuk perbincangan kita. Dan ke mana-mana, analisis kembali selepas ini. Baik, analisis kembali semula. Saya nak meninjau tentang satu fakta menarik. Setakat 27 Januari 2022, sejumlah 484,639 kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun telah pun berdaftar di bawah program Peak Kids ini. Maka soalan ini saya ajukan kepada kedua-dua yang sedang pun menjadi panel kita untuk kali ini. Berdasarkan jumlah mereka yang berdaftar, soalan saya yang pertama, asasnya adakah ini satu jumlah yang cukup baik untuk kita lihat keterbukaan ibu bapa, juga sebagai individu yang merupakan pakar perubatan dan juga ibu bapa sendiri, soal anak-anak ini, perkiraan apa yang perlu diletakkan dahulu bagi memastikan kesihatan mereka yang berada di peringkat teratas sekali. Bagaimana kedua-duanya? Kita mulakan dulu dengan Datuk. Ya, terima kasih Dini. Ini suatu permulaan yang amat baik. Ia menunjukkan kewarasan dan kebijaksanaan ibu bapa untuk menangani dan melindungi anak-anak mereka daripada COVID. Dan saya yakin lebih ramai lagi akan mendaftar untuk vaksinasi COVID. Mengapa saya berkata demikian? Sebab kalau kita lihat kepada remaja kita, 89% remaja kita telah pun mendapat 2 dos COVID. Ini suatu rekod yang amat baik dan akan memelihara mereka untuk terus bersekolah tanpa gangguan. Dan insya-Allah saya harap lebih ramai lagi ibu bapa akan mendaftarkan kanak-kanak, sebagaimana juga anak-anak saya telah pun mendaftarkan anak mereka yang berumur 5, 6 dan 7 tahun untuk mendapatkan vaksin COVID, insya-Allah. Dan saya harap proses vaksinasi ini akan berjalan dengan baik sebagaimana saya lihat dengan remaja kita. Ya, ramai yang datang ke klinik kita happy sebab dapat jumpa dengan member, sebab dah divaksinasi, dapat sekolah, tak ada lagi depan TV dengan gurunya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, bagaimana pula dengan Prof? Terima kasih Dini, terima kasih juga Datuk Musa. Saya juga rasa begitu. Kita lihat keseluruhan populasi kita lebih kurang 80% telah mendapat 2 dos dan lebih kurang almost 40% dos penggalak, dan remaja kita dapat tahu dah 90%. Jadi itu satu peningkatan yang amat membanggakan, dan melihat daripada angka-angka tersebut, saya yakin ibu bapa juga akan ibu bapa bagi mereka yang ada anak 5 tahun ke atas yang boleh mengambil vaksinasi ini akan melakukan yang sama juga, dan saya yakin kita semua, sebagaimana Datuk Musa kata, dia ada cucu, saya juga ada anak saudara yang dalam lingkungan yang akan mengambil vaksin ini. Tanggungjawab untuk memastikan langkah pencegahan, melindungi kanak-kanak ini adalah tanggungjawab semua. Dan saya yakin ibu bapa akan mengambil langkah yang betul dan mengambil, sebab kita dah tahu selama sejam kita dah berbincang vaksinasi di kalangan kanak-kanak bukan mandatory, adalah secara sukarela, tetapi kita juga tahu bahawa cara terbaik untuk memastikan kanak-kanak ini dilindungi adalah dengan mengambil vaksin. Baik, dan insya-Allah vaksin itu selamat. Baik, terima kasih kepada kedua ahli panel kita yang sudi untuk memurnikan kebimbangan dan keresahan ibu bapa di luar sana, iaitu kepada Datuk Dr. Musa Mohamed Nordin dan juga Profesor Dr. Nora Nakiah Muhammad Hairi. Baiklah saudara, benar anak-anak adalah harta yang tidak ternilai dikurnia oleh Sang Pencipta. Maka yang namanya ibu dan bapa pasti tidak akan memperjudi dan mensia-siakannya. Hakikat di sebalik krisis kesihatan ini tidak siapa pernah menjangka. Namun, ikhtiar jangan pernah dialpa. Mana setiap usaha itu perlu bijak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Berpeganglah kepada prinsip merujuk kepada yang benar-benar arif, kerana setiap keputusan mesti diakhiri dengan kebahagiaan, bukan tangisan. Sekian pada waktu ini. Selamat petang, Malaysia.